Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi pada hari ini untuk subjek sains. Apa khabar semua? Kita sambung pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk proses hidup mikroorganisma. Seperti yang kita tahu, mikroorganisma adalah benda hidup. Seperti benda hidup yang lain, mikroorganisma juga menjalani beberapa proses hidup. Bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Di dalam video ini juga kita akan belajar tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma, kesan buruk mikroorganisma dan juga apakah kegunaan mikroorganisma. Aktiviti penyiasatan tentang mikroorganisma bernafas ada ditunjukkan dalam buku teks muka surat 26. Untuk menyiasat mikroorganisma bernafas, kita perlukan air suam, yeast, gula, belon dan juga botol. Campuran yeast, gula dan air suam masukkan ke dalam botol dan digoncang. Kemudian kita letakkan belon di hujung mulut botol tersebut. Selepas beberapa minit, kita akan buat pemerhatian. Seperti yang awak nampak di dalam gambar, belon kelihatan mengembang. Saiznya bertambah besar. Murid-murid telah menggunakan kemahiran proses sains memerhati semasa mencatat pemerhatian. Cuba tengok soalan yang cikgu beri. Tuliskan pemerhatian anda. Kita boleh tulis saiz belon bertambah besar. Soalan kedua, berikan inference atas pemerhatian anda. Jadi jawapannya ialah kerana mikroorganisma bernafas. Okey, sekarang cuba kita berfikir. Kenapa mesti gunakan gula? Apa fungsi gula? Dan apa yang akan berlaku sekiranya gula itu kita gantikan dengan garam? Okey, murid-murid, sebenarnya gula adalah sumber makanan bagi yeast dan ia boleh mempercepatkan tindak balas mikroorganisma. Kalau kita gantikan gula dengan garam, yeast tidak dapat bertumbuh kerana garam bukan makanan bagi yeast. Baiklah, sekarang kita tengok aktiviti yang membuktikan mikroorganisma bergerak. Kita boleh guna contoh air kolam. Titisan air kolam kita letak atas sisip kaca, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Okey, ini adalah gambar yang kita akan nampak di bawah mikroskop. Apa yang dapat dilihat itu membuktikan mikroorganisma bergerak. Muka surat 28 pula adalah aktiviti untuk membuktikan mikroorganisma bertumbuh. Kita menggunakan 3 keping roti. Roti A kita sembur dengan 1 semburan air. Roti B 2 semburan dan roti C 3 semburan. Kita masukkan roti-roti itu ke dalam plastik lut sinar dan biarkan selama seminggu. Selepas seminggu kita akan dapat pemerhatian seperti dalam gambar yang ditunjukkan. Baiklah murid-murid, jadi pemerhatian yang boleh kita tulis adalah seperti yang ditunjukkan. Bilangan kulapuk di roti C lebih banyak berbanding roti B dan A. Pertumbuhan kulapuk ini membuktikan mikroorganisma bertumbuh. Seterusnya kita tengok apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun cikgu tulis kat situ pertumbuhan kulat. Apakah yang menggalakkan kulapuk tumbuh di atas permukaan roti ataupun permukaan buah-buahan yang sudah lama dibiarkan? Mikroorganisma boleh membiak sekiranya terdapat air, udara, nutrien, suhu yang sesuai dan juga keasidan yang sesuai. Keasidan yang sesuai ini bermaksud keadaannya tidak terlalu masin ataupun terlalu masam. Manakala suhu yang sesuai adalah keadaan suhu bilik yang tidak terlalu sejuk dan juga tidak terlalu panas.
Dalam sesetengah keadaan, mikroorganisma boleh memberi kesan buruk. Contohnya seperti yang dalam gambar buku teks awak muka surat 32 hingga 33. Contohnya konjungtivitis, sakit mata, tuberkulosis, batuk kering, kurap, keracunan makanan, peropetan gigi. Itu semua kesan buruk mikroorganisma. Namun begitu, mikroorganisma juga ada kegunaannya. Contohnya dalam pembuatan makanan. Bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Yeast digunakan untuk membuat tempe, roti dan tapai. Juga dalam penghasilan vaksin dan antibiotik. Dan juga untuk penguraian bahan organik. Itu semua kegunaan mikroorganisma. Baiklah murid-murid, sampai di sini dulu video cikgu kali ini. Jumpa lain kali. Jangan lupa buat semua latihan yang cikgu beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.